Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari matematik tingkatan 2, bab 1 iaitu pola dan jujukan. Terdapat 3 subtopik yang perlu dipelajari dalam bab ini. Yang pertama ialah pola, yang kedua ialah jujukan dan yang ketiga ialah pola dan jujukan. Hari ini kita akan fokuskan kepada subtopik yang pertama iaitu pola. Objektif pembelajaran: mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dan seterusnya membuat rumusan tentang pola. Kriteria kejayaan ialah mengenal pola yang melibatkan set nombor dan objek, merumuskan suatu pola. Apakah yang dimaksudkan dengan pola? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Contohnya, lukis corak seterusnya bagi objek di bawah dan nyatakan polanya. Jika diperhatikan, daripada gambar rajah yang pertama kepada gambar rajah yang kedua, berlakunya penambahan 1 unit sisi 4 daripada corak yang sebelumnya. Kemudian ditambah lagi 1 menjadi daripada 3 menjadi 4. Apakah jangkaan anda untuk corak yang seterusnya? Sudah tentu ya, daripada 2 kepada 3, kemudian 4, dia akan bertambah menjadi 5. Jadi, polanya ialah menambah 1 sisi 4 kepada corak sebelumnya. Berbalik semula kepada contoh ini. Pelajar diminta untuk melukis, kemudian menyatakan polanya. Jadi, pastikan kamu melukis dan menyatakan polanya. Baiklah, tadi cikgu dah tunjukkan pola bagi objek. Sekarang, cikgu akan tunjukkan pula pola bagi satu set nombor. Contohnya, nyatakan pola bagi set nombor yang berikut: 10, 16, 22, 28, 34 dan seterusnya. Titik-titik tersebut mewakili dan seterusnya menunjukkan bahawa selepas 34 masih lagi ada sebutan atau nombor-nombor yang seterusnya. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Daripada sebutan yang pertama 10 sehinggalah seterusnya 34 menunjukkan susunan secara menaik. Operasi yang mungkin terlibat adalah tambah ataupun darab. Jika satu susunan set nombor yang diberikan itu menunjukkan susunan secara menurun, maka operasi yang mungkin terlibat ialah tolak ataupun bahagi. Perhatikan sebutan yang pertama, 10 kepada 16, 16 kepada 22, 22 kepada 28 dan 28 kepada 34. Setiap satu sebutan itu ditambahkan dengan 6. 10 tambah 6 dapat 16. 16 tambah dengan 6 menjadikan 22. 22 tambah 6 dapat 28. 28 tambah 6 dapat 34. Maka polanya adalah menambah 6 daripada sebutan sebelumnya. Contoh seterusnya. 3, 9, 27, 81. Susunan ini juga menunjukkan susunan secara menaik. Adakah kita perlu gunakan darab ataupun tambah? Okey, jawapannya ialah darab. Setiap satu sebutan pertama kepada sebutan yang kedua didarabkan dengan 3. 3 darab 3 dapat 9, 9 darab 3 dapat 27, 27 darab 3 dapat 81. Maka polanya ialah mendarab 3 daripada sebutan sebelumnya. Satu lagi pola yang terdapat dalam matematik ialah segitiga Pascal. Segitiga Pascal ialah pola nombor dengan aturan geometri berbentuk segitiga. Bagaimanakah nombor dalam segitiga Pascal ini terhasil? Kita perhatikan. Setiap baris segitiga Pascal dimulai dan diakhiri dengan nombor 1.
Nombor yang lain pula diperoleh dengan menambah 2 nombor pada baris sebelumnya. Okey, 2 diperolehi apabila 1 ditambahkan dengan 1 pada bahagian atasnya. Okey, 3 diperolehi daripada 1 ditambahkan dengan 2 dapat 3. 2 tambah 1 dapat 3. 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Okey, cuba kita lengkapkan baris yang ke-7. Okey, balik semula kepada gambar rajah sebelah kiri. Nombor 1 pada awal dan pada akhir setiap baris. 1 tambah 6 kita akan dapat 7. 6 tambah dengan 15 kita akan dapat 21. 15 ditambahkan dengan 20 dapat 35. 20 tambah 15 dapat 35. 15 tambah dengan 6 dapat 21. 6 tambah 1 dapat 7. Nombor Fibonacci juga merupakan salah satu pola nombor yang terdapat dalam matematik. Nombor Fibonacci merupakan satu corak nombor yang berurutan. Ianya bermula dengan sifar, 1, 1 dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Sifar, 1, 1. Sebutan yang keempat diperoleh apabila kita menambahkan 1 dengan 1. 1 tambah 1 dapat 2. 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 3 dapat 5. 3 tambah 5 dapat 8. 5 tambah 8 dapat 13. 8 tambah 13, 21. Dan begitulah seterusnya. Sekian dahulu daripada cikgu. Pelajar-pelajar diminta untuk membuat latihan. Jom cuba 1.1 muka surat 6 dan 7. Terima kasih dan jumpa lagi.